18 orang lagi pelajar anak yatim yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam tahun lalu menerima anugerah insentif pelajar cemerlang Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim AIPC Dana 2020. Majlis penyampaian anugerah tersebut berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Bagi murid cemerlang dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR, mereka menerima sijil penghargaan, 1 unit komputer beserta mesin pencetak dan pakej kemudahan belajar selama 2 tahun dalam bentuk wang tunai bernilai RM400. Juga hadir Awang Ahmad Jeffrey bin Abdul Rahman selaku pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Dana. Dari Sekolah Menengah Chonghua Kuala Anugerah insentif pelajar cemerlang Dana memberi dorongan kepada pelajar-pelajar berkenaan untuk menghargai kepentingan pendidikan di samping menyuntik semangat mereka untuk terus berusaha ke arah meraih kejayaan khususnya dalam bidang pelajaran. Saya sangat bersyukur kerana mendapatkan keputusan yang cemerlang. Saya akan meneruskan pelajaran untuk O-level dan A-level nantinya. Masa dapat suratan ni, rasa gembira sama bersyukur. Harapan saya ialah untuk dapat meneruskan pelajaran hingga ke peringkat O-level. I feel very happy and very honoured that to be given this award, and I'm hoping to get a good result for the next few years in my study. Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan sifar kes jangkitan baharu COVID-19 hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, tidak ada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh ialah 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 581 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020, 3,915 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan sebanyak 463 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah sebanyak 42,770 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Ke arah menggalakkan serta memudahkan lagi orang ramai untuk beriadah bersama keluarga, program Bandar Kuchria menambah laluan lagi sejauh 5.2 km. Berucap semasa sidang media mengenai laluan tambahan program Bandar Kuchria petang tadi, Kenal Bersara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap, Kebeliaan dan Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berkata, laluan tambahan tersebut bertujuan untuk meluaskan lagi kawasan Bandar Kuchria dan menghidupkan suasana bandar Seri Begawan dan menjadikannya sebagai sebuah bandar yang dinamik, vibrant serta unggul di samping memberi peluang kepada rakyat dan penduduk untuk beriadah sambil menikmati suasana pagi pada setiap hari Ahad. Laluan tambahan tersebut melibatkan Jalan Menteri Besar bermula dari pusing keliling Jabatan Perdana Menteri hingga lampu isyarat Simpang 4 berhadapan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Jalan Pusat Persidangan belok kiri dari lampu isyarat Simpang 4 Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melepasi bangunan National Football Association of Brunei Darussalam NFABD. Belok kiri masuk Jalan Stadium dan belok kanan menuju Tangga Besar Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Jalan Stadium dari Tangga Besar Stadium Negara Hassanal Bolkiah, belok kiri memasuki Jalan Stadium balik melalui laluan yang sama menuju pusing keliling Jabatan Perdana Menteri. Pusing keliling Jabatan Perdana Menteri dibukakan keseluruhannya.
Manakala jalan-jalan yang ditutup, Jalan Menteri Besar berhadapan dengan Istana Edinburgh dan dari lampu isyarat persimpangan 3 Jalan Stadium menuju ke Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Sementara itu, jalan-jalan yang boleh digunakan oleh orang ramai yang hendak menuju ke pusat bandar ialah dari Kompleks Jabatan Kerajaan, belok kiri melalui Jabatan Perdana Menteri, melimpasi Kementerian Pertahanan dan belok kanan di persimpangan 3 melimpasi bangunan AITI dan memasuki Jalan Stadium menuju ke pusing keliling Pusat Dakwah Islamiah dan belok kiri ke Jalan Kebangsaan. Dari Kompleks Jabatan Kerajaan belok kiri memasuki Jalan Pertahanan hingga ke persimpangan 3 Jalan Perdana Menteri. Belok kanan seterusnya memasuki persimpangan 3 melimpasi bangunan AITI dan memasuki Jalan Stadium menuju ke pusing keliling Pusat Dakwah Islamiah dan belok kiri ke Jalan Kebangsaan. Dari pusing keliling Brakas belok kiri di persimpangan 3 melimpasi bangunan AITI dan memasuki Jalan Stadium menuju ke pusing keliling Pusat Dakwah Islamiah dan belok kiri ke Jalan Kebangsaan. Antara lain tujuan utama tambahan baru laluan ini adalah seperti berikut. Pertama, pengunjung atau pengayuh basikal Bandar Kucheriya berpeluang untuk menggunakan laluan jalan-jalan yang lebih mencabar dan tidak terhad kepada laluan yang sedia ada sebelum ini. Bagi memudahkan para pengunjung Bandar Kucheriya, mereka boleh menggunakan letak kereta di mana-mana kawasan Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Ketiga, memeriahkan, menghidupkan dan menggerakkan suasana kawasan Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Dan yang keempat, sebagai starting atau finishing point bagi apa jua aktiviti yang berkaitan yang menggunakan platform program Bandar Kucheriya. Sementara itu, Penguasa Kanan Polis Pengiran Haji Abdul Salam bin Pengiran Haji Abdul Ghani, Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas Pasukan Polis di Raja Brunei menasihatkan kepada orang ramai terutama pengguna jalan raya agar mematuhi segala arahan pihak berkuasa dan pihak jawatankuasa Bandar Kucheriya. Pengunjung ke Ryadah Bandar Kucheriya hendaklah meletakkan kenderaan mereka di tempat atau di sepanjang laluan yang dihaskan atau yang dibenarkan sahaja dan jangan menghalang laluan kenderaan-kenderaan lain. Pengguna jalan raya hendaklah sentiasa mematuhi peraturan di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68. Sebahagian jalan raya atau muka-muka simpang jalan hanya ditutup dengan kon. Kenderaan tidak dibenarkan memasuki jalan-jalan yang ditutup atau dihadang dengan kon. Semasa sidang media ini, Awang Saidin bin Namit, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, mengingatkan para peserta gerai hujung minggu Pasar Kitani untuk datang lebih awal bagi membuat penghantaran awal barang-barang yang akan dijual. Manakala Dayang Dr. Hajah Nur Hayati binti Haji Ahmad, Pegawai Perubatan Kanan, Kementerian Kesihatan, mengingatkan orang ramai yang akan berkunjung ke Bandar Kucheriya agar mematuhi nasihat-nasihat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Lebih 30,000 koleksi gambar arkib syarikat minyak Brunei Shell Sendirian Berhad BSP diserahkan kepada arkib negara sebagai khazanah negara. Koleksi gambar yang mencakupi lawatan orang-orang kenamaan keluar negara, kegiatan-kegiatan dalam operasi BSP dan suasana negara Brunei Darussalam seawal tahun 1920-an itu diharap menjadi pusat sumber maklumat dan penyelidikan negara dalam mengumpul, mengenal pasti dan memelihara rekod-rekod kerajaan dan awan yang bernilai sejarah, kebangsaan dan abadi sebagai ristaan generasi dan warga Brunei Darussalam. Majlis penyerahan berlangsung di bangunan Arkib Negara. Berucap semasa majlis penyerahan tersebut, Dr. Cherry Powell, Pengarah Urusan BSP, berharap koleksi tersebut akan memberikan kemudahan kepada institusi-institusi dan orang awam mengakses gambar berkenaan sebagai simpanan penting kebangsaan.
institutions with a greater accessibility to these photos to ensure their sustainability. Penyerahan gambar-gambar arkib diterima oleh Dayang Nur Masitirina binti Haji Suhaini, pemangku pengarah muzium-muzium, dan disaksikan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Beberapa gambar terpilih termasuk penemuan minyak pertama di Syria dan sejarah perkembangan negara yang memperlihatkan sosioekonomi dan budaya. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Abdul Qudus bin Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz, Pegawai Tugas-Tugas Khas Arkib Negara Brunei Darussalam. Sebahagian koleksi gambar tersebut turut dipamerkan di Muzium Daerah Belait yang dibuka setiap hari Selasa hingga Khamis dan Sabtu hingga Ahad pukul 9 pagi hingga 2 petang. Perairan negara Brunei Darussalam bebas daripada kejadian air kemerah-merahan. Perincian mengenainya selepas ini. Program iUsahawan menyediakan peluang perniagaan kepada usahawan-usahawan belia untuk bersaing mendapatkan kontrak-kontrak tender. Usahawan-usahawan yang berjaya boleh memanjukan dan memantapkan kemahiran keusahawanan mereka melalui sokongan serta bimbingan berterusan daripada pemegang kontrak. Hari ini, Jabatan Perkhidmatan Elektrik DES Kementerian Tenaga menandatangani kontrak iUsahawan dengan dua buah syarikat tempatan iaitu DKH General Contractor dan Fatbris Sdn Berhad. Dengan penandatanganan itu, 3 kontrak iUsahawan sudah diberikan oleh DES. Majlis penandatanganan kontrak tersebut diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Elektrik Brakas. Menandatangani bagi Jabatan Perkhidmatan Elektrik Awang Abdul Aziz bin Abdullah, pemangku pengarahnya, sementara DKH General Contractor diwakili oleh pemilik syarikat berkenaan, Dayangku Siti Hafizah binti Pengiran Anak Ros Ledzana. DKH General akan menyediakan perkhidmatan pengemasan di 3 buah cawangan jabatan berkenaan di Pusarulak, Sengkurung dan Bunut bagi tempoh 3 tahun. Kontrak akan menggunakan khidmat 5 orang pembersih tempatan. Fatbris Sdn Berhad pula diwakili oleh pemilik syarikat berkenaan, Muhammad Fadli bin Jais. Kontrak tersebut melibatkan 6 orang pembersih dan pemotong rumput tempatan. Fatbris Sdn Berhad akan memberikan perkhidmatan pemotongan rumput dan penyelenggaraan bangunan di Tenaga Suria Brunei bagi tempoh 4 tahun. Berdasarkan maklumat yang diterima daripada Jabatan Perikanan Sabah mengenai air kemerah-merahan yang dikesan di kawasan Kampung Bin Suluk, Membakut, Sabah, Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menasihatkan orang ramai untuk tidak memakan mana-mana jenis kerang-kerangan dan ikan-ikan kecil yang tidak dapat dibuang insang, perut dan organ-organ dalaman ikan sebelum dimasak di kawasan tersebut atau tidak diketahui tempat asalnya. Hasil daripada pemantauan air kemerah-merahan yang dibuat oleh Jabatan Perikanan di perairan negara Brunei Darussalam mendapati perairan negara adalah bebas daripada kejadian air kemerah-merahan. Jabatan tersebut akan terus menjalankan pemantauan dan akan memaklumkan kepada orang ramai tentang keadaan terkini dari semasa ke semasa. Orang ramai terutama para nelayan adalah diseru untuk membantu Jabatan Perikanan dalam mengesan kejadian air kemerah-merahan di perairan negara, sebarang kejadian perubahan warna air dan jika menjumpai sebarang kejadian ikan mati dalam jumlah yang banyak di mana-mana kawasan perairan dan pantai-pantai di negara ini, laporkan ke Jabatan Perikanan di talian 2770066 semasa waktu pejabat atau hotline 7297771. Gerai hujung minggu Pasar Ketani yang akan diadakan pada setiap hujung minggu bermula Ahad ini, 9 Ogos 2020 dihasrat dapat membantu para peladang dan pengusaha tempatan mempromosikan hasil produk mereka di samping mengurangkan kebergantungan pada komoditi import. Sesuai dengan temanya hasil segar peladang Ketani, Gerai hujung minggu Pasar Ketani merupakan usaha Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan
bagi meningkatkan keluaran hasil pertanian dengan menyediakan tempat berniaga alternatif secara jualan langsung untuk peladang dan pengusaha tempatan. Ketika menjelaskan perkara tersebut semasa sesi wawancara rancangan Rampai Pagi hari ini, Awang Herman bin Haji Abu, Pegawai Pertanian Kanan berkata, gerai hujung minggu Pasar Kitani diungkayahkan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai seawal 6 pagi hingga 11 pagi di ruang konkurs Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Pasar kita ini merupakan satu pusat pengedaran, pengedaran ataupun dipanggil value chain, bagi tujuan untuk mengimbangi import sebenarnya. Jadi di sana tu para pengimport berpeluang untuk mencari bekalan-bekalan, contohnya sayur-sayuran ataupun buah-buahan di negara kita ni sendiri. Dan kita ni menyediakan satu tempat ataupun platform di mana mereka ini boleh berinteraksi dan berjual beli di antara pengusaha dan juga pembekal. Itu sebenarnya tujuannya. Sementara itu, Awang Mat Rusli bin Haji Abu Bakar, Pegawai Pertanian pula menjelaskan 43 pengusaha akan ikut serta dalam gerai hujung minggu Pasar Kitani. Pasar Kitani ini menyediakan sebanyak 50 petak. 50 petak, ya. Iaitu 28 petak khusus untuk peniaga sayur-sayuran dan buah-buahan. 3 petak untuk peniaga ternakan, pengusaha ternakan tu. Jadi 14 petak khusus untuk pengusaha agri makanan. Jadi yang 5 petak adalah belia-belia daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 5 rakyat tempatan berumur antara 23 hingga 40 tahun didapati bersalah di bawah Seksyen 379 iaitu curi dan Seksyen 426 dan 427 iaitu rosak barang Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Kesemua tertuduh disabitkan bersalah oleh pihak mahkamah melibatkan 2 hingga 3 pertuduhan. Pada 1 Februari 2020, hasil daripada risikan dan siasatan pasukan polis Diraja Brunei telah berhasil menahan 5 orang warga tempatan yang dipercayai terlibat dalam kes curi kabel di kolam menternak udang di Golden Corporation, Bukit Udal Tutong. Mahkamah telah mendapati kesemua suspek berkenaan bersalah di atas 2 hingga 3 pertuduhan berikut. Tertuduh pertama, Muhammad Syahrul bin Abdullah Teo dijatuhkan hukuman pemenjaraan selama 27 bulan dan 2 sebatan. Tertuduh kedua, Hazwan bin Abdullah dijatuhkan hukuman pemenjaraan selama 23 bulan. Tertuduh ketiga, Muhammad Rafi'i bin Zulkifli dijatuhkan hukuman pemenjaraan selama 17 bulan. Tertuduh keempat, Roni Azrin bin Sa'in dijatuhkan hukuman pemenjaraan selama 21 bulan dan 2 sebatan. Dan tertuduh kelima, Syarul Anak Galau dijatuhkan hukuman pemenjaraan selama 20 bulan dan 2 sebatan. Orang ramai dinasihatkan agar berwaspada dan berhati-hati daripada menjadi mangsa penipuan teks pesanan ringkas SMS atau daripada nombor telefon yang tidak dikenali dipercayai berunsur perjudian. Setakat ini belum ada laporan kerugian diterima oleh pasukan polis Diraja Brunei. Menurut siaran akhbar pasukan polis Diraja Brunei, taktik yang digunakan adalah dengan mengiklankan kegiatan perjudian melalui SMS bertujuan untuk mempelawa penerima SMS untuk menyertai serta membuat taruhan dengan sejumlah wang dan menyarankan untuk melayari pautan dan nombor yang telah disediakan. Pasukan polis Diraja Brunei juga menasihatkan orang ramai agar tidak menyewakan nombor talian persendirian untuk kegiatan perjudian atau berunsur jenayah, tidak menyalahgunakan internet atau mana-mana platform media sosial bagi kegiatan jenayah dan tidak menyewakan atau memberikan akses akaun pribadi untuk kegiatan jenayah.
Orang ramai juga dinasihatkan untuk tidak membalas SMS berkaitan dan tidak memberikan sebarang maklumat peribadi dan perakaunan kepada mana-mana pihak yang dikenal pasti, terutama apabila menerima SMS seumpamanya. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah di sepanjang minggu pertama bulan Ogos 2020. Kempen kali ini diadakan di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Pusat Pendermaan Darah memerlukan semua jenis darah terutama sekali jenis A dan O bagi kegunaan pemindahan darah pesakit-pesakit, terutama sekali bagi pesakit thalassemia, pesakit yang mempunyai masalah pendarahan dan pesakit yang akan menjalani pembedahan. Orang ramai dinasihatkan untuk mengimbas kod QR dan mengamalkan penjarakan sosial di tempat kempen diadakan. Mereka yang ingin menderma darah juga boleh datang ke Pusat Pendermaan Darah semasa waktu pejabat. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 224-2424 sambungan 5748-6001 atau email kepada bloodbank@moh.gov.pn.